Baiklah, berita hari ini ialah Menteri Keuangan Tengku Datuk Zafrul Tengku Abdul Aziz menegaskan bahawa Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) tidak pernah menyebut Malaysia mengalami masalah ekonomi yang boleh menyebabkan muflis. Sebaliknya, ia yakin dengan prospek pertumbuhan ekonomi negara. Malah katanya, agensi penerapan global S&P Global Ratings turut menjangkakan persekitaran penggubalan dasar akan menyokong dalam memulihkan penetapan fiskal kepada kedudukan yang lebih kukuh. Tengku Zafrul berkata demikian menerusi paparan video di akun Instagram beliau hari ini sebagai mengulas mengenai video tular yang mendakwa Malaysia memerlukan bantuan keuangan IMF serta berdepan risiko untuk muflis. Sambil menyifatkan video tular berkenaan sebagai lebih kepada auta berbanding fakta, beliau berkata kerajaan persekutuan juga tidak pernah mengupah atau melantik mana-mana pihak perunding untuk mengurus keuangan negara. Menurutnya, perkara paling penting adalah Malaysia sentiasa disiplin dalam menyempurnakan tanggung jawab pembayaran hutang dan tidak pernah gagal membayar faedah serta hutang yang telah matang. IMF sendiri mengakui kedudukan hutang Malaysia di parastor urus. Jadi, adakah IMF dibayar oleh firma rundingan untuk berkata demikian? Jika kita bandingkan indikator ekonomi Malaysia dengan beberapa negara lain, adalah jelas bahwa ekonomi negara kekal kukuh walaupun terpaksa berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 serta ketegangan geopolitik yang mengakibatkan peningkatan harga bahan api dan makanan. Jadi, kemungkinan untuk negara muflis dan perlu meminjam dengan IMF adalah tidak benar sama sekali, katanya. Beliau menjelaskan setakat akhir Jun 2022, paras hutang satu tori negara adalah sekitar 60%, yang jauh lebih rendah berbanding had ditetapkan, yaitu 65%. Dalam hal ini, 97.5% pinjaman negara juga adalah dalam nilai ringgit. Oleh itu, tiada keperluan bagi negara untuk meminjam daripada IMF. Kebolehan sesebuah negara untuk meningkatkan jumlah pinjamannya bukanlah bergantung semata-mata kepada nisbah hutang kepada keluaran dalam negara kasar, tetapi kemampuan keberhutangan dan kemampanan hutang. Sekali lagi, asas ekonomi negara kekal kukuh dan dijangka akan bertambah baik pada suku ketiga tahun ini, jelas beliau. Tengku Zafrul berkata, pelbagai indikator ekonomi seperti jualan, perdagangan runjit dan borong, pengangguran, pengeluaran, perindustrian, dan perdagangan luar negara juga terus menunjukkan perkembangan baik sepanjang tahun. Selain itu, tren membabitkan cash muflis individu juga tidak meningkat, sebaliknya semakin menurun sejak 2016. Menurut ini, termasuk sewaktu tempo kadar dasar sembelaman OPR yang meningkat pada 2018 dengan jumlah golongan belia muflis juga menunjukkan tren penurunan sama pada tahun tersebut. Sebanyak 5.283 kes muflis direkodkan yang diikuti dengan penurunan kepada 3.948 kes pada 2019, 2.844 kes pada 2010, 1.884 kes pada 2021, dan 515 kes bagi tempoh Januari hingga April lepas, katanya. Jelas Tengku Zafrul, rata-rata peminjam juga telah berangsur-angsur keluar daripada program bantuan bayaran balik pinjaman dan tren ini bertambah baik pada suku pertama 2022 apabila jumlah itu meningkat kepada sekitar 92% daripada tahap bayaran balik pinjaman sebelum pandemik. Beliau turut menyangkal dakwaan bahwa kadar pengangguran negara semakin meningkat yang disifatkannya sebagai tidak benar. Jika kita lihat kadar pengangguran tahun ini menunjukkan penurunan pada April dan Mei, yaitu 3.9% Jun, 3.8% dan Julai,
3,7%. Kadar terendah berbanding nilai tertinggi pada Mei 2020 pada 5,3%. Sebenarnya, kadar pengangguran telah berangsur-angsur turun selama 12 bulan berturut-turut, katanya.